Pernah tak Anda sampai di lubuk pagi-pagi buta, air tenang macam cermin, tapi belum sempat baling umpan, air dah berkocak tanda ikan lari jauh? Anda ingat ikan tak nampak bayang-bayang Anda waktu pagi? Fikir sekali lagi. Hari ini kita nak pecahkan satu pembohongan paling besar yang mungkin bapak-bapak kita atau otai-otai lama selalu pesan. Kononnya pagi-pagi matahari rendah, ikan tak nampak kita kat tebing. Siapa yang percaya bulat-bulat, memang akan selalu pulang tangan kosong. Teruskan menonton, sebab saya nak kongsikan satu rahsia. Kenapa lubuk impian Anda tu selalu sangat senyap sunyi, walau rupa dah macam akuarium? Cuba komen di bawah, siapa yang selalu sangat kumpau bila pergi mancing waktu matahari baru nak naik? Adakah Anda rasa ikan tu lari sebab nampak Anda, atau sekadar nasib tak baik? Topik ini sangat penting, sebab inilah punca nombor 1 kenapa ramai sangat pemancing gagal seawal 8 pagi. Kita selalu diajar, kalau nak ikan besar, keluarlah awal pagi waktu embun masih jantan. Kononnya ikan lapar dan mata ikan belum cekap menangkap pergerakan di darat. Jadi, kita pun bersemangat berdiri tegak di tepi tebing, dada bidang menghadap matahari naik, sambil hisap rokok tunggu ikan makan umpan. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita buat benda yang sama. Kita percaya yang air gelap waktu pagi itu menjadi pelindung kita. Tapi realitinya, habit inilah yang merosakkan segala rancangan kita. Kita lupa satu benda asas tentang cahaya dan air, yang mana ia bukan sahaja memberi kesan kepada kita, tapi memberi isyarat bahaya yang sangat jelas kepada ikan di bawah sana. Bayangkan senario ini. Anda bangun pukul 5 pagi. Anda kemas barang masuk dalam kereta, pandu jauh ke spot memancing rahsia Anda. Sampai di sana, kabus masih tebal, burung pun baru mula berbunyi. Anda berdiri tegak di tepi tebing, menghadap air yang tenang berkaca. Anda rasa sungguh yakin, hari ini mesti ada hasil. Anda pasang umpan, angkat joran tinggi-tinggi, bersedia untuk lontaran pertama. Tapi, apa yang Anda tak sedar? Semasa Anda berdiri tegak macam tugu peringatan tu, matahari di belakang Anda sedang memancarkan cahaya terus ke badan Anda. Bayang-bayang Anda meleret jauh ke depan, jatuh tepat di atas permukaan air. Bagi Anda, ia hanyalah bayang-bayang biasa, tapi bagi ikan haruan atau sebarau yang sedang berehat di bawah sana, bayang-bayang yang tiba-tiba melintas itu adalah tanda amaran sebesar alam. Ikan ini ada naluri pemandiri yang sangat kuat. Bila ada bayang gelap besar bergerak di atas kepala mereka, otak ikan terus tafsirkan itu sebagai burung helang, biawak, atau pemangsa besar yang sedang mencari sarapan. Belum sempat umpan Anda cecah air, ikan dah lari lintang pukang cari port lain. Anda pun tunggulah sampai berjanggut, pelik kenapa tak ada satu pun yang sudi menjamah umpan, padahal lubuk tu terkenal dengan ikan besar. Mari kita fikirkan pula tentang teori orang lama yang kata waktu pagi matahari itu tak cukup terang untuk tembus ke dalam air. Ini adalah satu mitos yang sangat kelakar kalau kita faham sikit pasal sains. Betul, matahari baru nak naik, cahayanya nampak kekuningan dan tidak menyilaukan mata kita. Tapi kita lupa tentang sudut pantulan cahaya. Apabila matahari berada di kedudukan yang rendah di ufuk timur, bayang-bayang kita akan menjadi lebih panjang daripada biasa. Kalau tinggi Anda 1,8 meter, bayang Anda di atas air boleh meleret sampai 5 atau 6 meter ke depan. Ini bermaksud, walaupun Anda berdiri agak jauh dari tebing, bayang kepala dan tangan Anda yang sedang pegang joran tu dah pun sampai ke kawasan lubuk. Ikan yang berada di kedudukan cetek untuk mencari makan waktu pagi akan nampak pergerakan ini dengan sangat jelas. Bayang yang panjang ini bertindak macam jari hantu yang menunjuk tepat ke arah lubuk. Bila Anda hayun joran, bayang tu pun ikut terhayun sama di permukaan air. Kocakan cahaya dan bayang yang berselang-seli ini sudah cukup untuk membuatkan ikan paling berani pun rasa tak sedap hati
dan mula berundur ke kawasan yang lebih dalam dan selamat. Anda mungkin rasa Anda ninja, tapi di mata ikan, Anda ibarat gergasi yang sedang melambai-lambai. Coba Anda ingat balik, berapa kali Anda nampak kocakan air yang kuat bila Anda baru langkah menghampiri tebing? Selalunya kita akan cakap, aduh sayangnya, ikan dah terkejut sebab dengar tapak kaki. Ya, bunyi getaran tapak kaki memang memainkan peranan. Tetapi dalam banyak kes, memancing di tepi sungai atau tasik pada waktu pagi, ikan lari bukan sebab bunyi, tapi sebab perubahan cahaya yang mendadak akibat bayang Anda. Anda kena faham anatomi mata ikan. Mata ikan terletak di sisi kepala mereka, direka khas untuk melihat ke atas dengan sangat meluas. Mereka sentiasa mengawasi permukaan air, sebab dari situlah datangnya ancaman utama. Waktu pagi, cermin air di bawah permukaan berfungsi seperti layar proyektor. Apabila langit mula cerah, layar ini menjadi sangat sensitif kepada sebarang benda yang menghalang cahaya masuk. Apabila bayang badan Anda jatuh ke atas layar ini, ia mencipta kontras yang sangat tinggi. Gelap di tengah-tengah kawasan yang sedang cerah. Bagi pemangsa hendap seperti ikan toman atau haruan yang sedang menanti mangsa di celah rumput, kontras ini merosakkan corak penyamaran mereka. Mereka tahu kalau mereka boleh nampak bayang tu, pemangsa di atas darat pun boleh nampak mereka. Jadi, tindakan refleks mereka adalah lari menyelamatkan diri secepat mungkin. Seterusnya kita lihat situasi di mana kawan Anda yang memancing di seberang sana asik menaikkan ikan, tapi Anda di sini asik menukar umpan tanpa hasil. Anda pun mula pelik, umpan sama, tali sama, joran pun lebih kurang. Kenapa dia dapat, saya kumpau? Jawapannya mungkin ada pada kedudukan Anda berbanding matahari. Kalau kawan Anda berada di tebing barat menghadap matahari terbit, bayang-bayangnya jatuh ke belakang, jatuh ke atas rumput di darat, bukan ke dalam air. Spot di depan dia bebas daripada gangguan visual. Ikan di tempat dia berasa selamat untuk merayau dan mencari makan. Tapi Anda yang berada di tebing timur membelakangkan matahari. Anda sedang memproyeksikan bayang yang sangat besar ke tengah air. Setiap kali Anda bergerak untuk menukar gewang, setiap kali Anda garu kepala, bayang tu menari-nari di atas air. Ikan yang mulanya nak datang dekat pun akan berpusing balik. Perkara ini nampak remeh, tapi inilah rahsia kecil yang membezakan antara pemancing yang pandai baca keadaan alam dengan pemancing yang sekadar baling umpan, tawakal, serah pada nasib. Kita tak boleh lawan alam. Kita kena faham dan selaraskan posisi kita supaya kita tidak menjadi penggera amaran kepada ikan-ikan yang ada di dalam lubuk tersebut. Kadang-kadang kita rasa kita dah cukup berhati-hati. Kita jalan tunduk-tunduk, jalan perlahan-lahan macam kucing nak tangkap tikus. Kita tak buat bunyi langsung masa sampai di spot memancing, tapi kita lupa nak perhatikan arah cahaya. Kita pakai baju cerah, topi besar, berdiri di tempat lapang tanpa pelindung. Anda tahu tak, ikan bukan sahaja nampak bayang-bayang gelap, tapi mereka juga boleh nampak perubahan siluet di tebing. Kalau tebing tu kosong, tiba-tiba ada satu siluet besar muncul di tepi, ikan yang sensitif akan terus tahu ada benda yang tak kena. Lebih-lebih lagi kalau Anda memancing di air yang jernih atau separuh jernih. Pantulan bayang Anda tu bukan sekadar di permukaan, tapi boleh menembus sampai ke dasar kalau air tak dalam mana. Bayangkan seekor ikan sebarau yang sedang asyik memburu anak ikan. Tiba-tiba ada bayang gelap melintas atas kepala dia, menutup cahaya matahari pagi. Terkejut beruk ikan tu dibuatnya. Dia tak akan tunggu nak tengok itu bayang pokok atau bayang manusia. Nalurinya akan suruh dia pecut masuk ke reba atau tunggul yang paling dekat. Kesilapan kita ialah kita terlalu fokus pada air dan umpan, tapi kita buta dengan persekitaran darat kita sendiri. Inilah habit yang paling susah nak dibuang oleh kebanyakan orang.
Mari kita kupas sikit tentang jenis ikan yang selalu jadi mangsa keadaan bayang-bayang ini. Kalau Anda sasarkan ikan yang mencari makan di dasar sungai yang dalam, mungkin kesannya tidaklah sebesar mana. Tapi macam mana kalau Anda mencari ikan permukaan atau pertengahan air? Ikan bulan, ikan kelah, atau ikan tilapia yang sedang bermain di tepi tebing waktu pagi sangat benci dengan pergerakan bayang-bayang. Waktu pagi adalah waktu mereka naik ke kawasan air cetek, sebab air di situ lebih cepat panas sedikit berbanding di tengah sungai, dan disitulah berkumpulnya serangga atau anak-anak udang. Kawasan air cetek ini sangat nipis pelindungnya. Apabila Anda terjongol di tepi tebing, bayang Anda menutup kawasan pemakanan mereka. Ini seolah-olah Anda menutup lampu waktu orang tengah makan. Memang berterabur lari habislah, jawabnya. Pemancing yang pakar selalunya tak akan berdiri dekat dengan tebing pada lontaran pertama. Mereka akan berhenti jauh sedikit, mungkin 3 atau 4 langkah dari gigi air. Mereka melempar umpan dari jauh dahulu, duduk merendah, atau berlindung di sebalik semak atau pokok besar yang memang dah ada bayang-bayang semula jadi di situ. Konsep dia mudah sahaja. Jadikan diri Anda sebahagian daripada bayang alam, bukan mencipta bayang yang baharu. Anda mungkin pernah dengar orang cakap, "Alah, ikan tasik ni bodoh-bodoh, campak je apa-apa, mesti dia makan punya." Ini adalah satu lagi pemikiran kuno yang wajib kita buang jauh-jauh. Ikan tidak bodoh, mereka belajar dari persekitaran. Di lokasi memancing yang sering dikunjungi orang, yang dipanggil spot tekanan tinggi, ikan menjadi jauh lebih pintar dan sensitif berbanding ikan di hulu sungai yang jarang jumpa manusia. Di spot macam ni, bayang Anda sedikit pun dah cukup untuk buat ikan kunci mulut sepanjang hari. Ikan-ikan ini dah lalui pengalaman ditangkap, ditarik, dan melihat kawan-kawan mereka hilang bila ada bayang manusia muncul di tebing. Mereka dah hafal tanda-tanda amaran ini. Jadi bila Anda datang melenggang dengan joran pagi-pagi, lepaskan bayang jatuh ke air, ikan-ikan otai di bawah tu dah gelak tengok Anda. Mereka cuma akan kuis-kuis sikit atau langsung buat tak layan umpan mahal yang Anda beli tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok air berombak ikan main, tapi umpan langsung tak disentuh. Kita salahkan gewang tak cantik, warna umpan tak betul, bau dedak tak padu. Hakikatnya, ikan tu selesa main di situ sebab mereka tahu Anda ada ke atas tu. Dan selagi Anda tercegat di situ bersama bayang Anda, mereka tak akan ambil risiko makan benda pelik yang Anda campak. Sekarang kita cuba selami emosi seorang pemancing. Kita datang jauh, bangun awal, kadang-kadang bertekak dengan isteri sebab hujung minggu pun nak keluar mancing. Harapan kita setinggi gunung. Sampai-sampai je kita rasa kitalah raja sungai tu hari ni. Kita pegang joran macam pegang pedang samurai. Kita diri di hujung batu paling tinggi sebab nak dapatkan jarak balingan paling jauh. Balingan memang jauh, cantik melengkung jatuh tepat kat sasaran. Tapi kita lupa, batu tinggi yang kita diri tu jadikan bayang kita berganda lebih besar dan lebih jelas di atas permukaan air. Kita rasa megah dapat pot baik. Tapi kita sebenarnya dah bagi amaran awal pada seluruh isi sungai yang pemangsa nombor 1 dah tiba. Kekecewaan mula timbul bila sejam 2 jam tak ada walau satu ketukan. Kita mula tukar umpan, tukar teknik, dari laju ke perlahan, dari atas ke dasar. Kita buat semua benda yang betul dari segi teknikal memancing. Tapi kita gagal satu benda yang sangat ringkas, yaitu pengurusan visual diri kita sendiri. Kalau kita turun sikit, menyorok sikit, biarkan batu tu yang jadi penghalang bayang kita, mungkin cerita hari tu akan jadi lain. Benda kecil macam nilah yang membezakan kaki kumpau tegar dengan orang yang selalu bawa balik lauk memanjang. Pernah tak kawan sebelah tegur, "Woi, jangan diri dekat sangat nanti ikan lari." Lepas tu Anda jawab, "Mana ada, ikan dalam air mana nampak kita kat luar?" Ini perbualan biasa di tepi kolam atau sungai.
Memang betul pembiasan cahaya membuatkan penglihatan ikan dari dalam keluar air sedikit berbeza. Ada satu fenomena yang dipanggil tingkap Snell, di mana pandangan ikan ke atas berbentuk seperti kon. Apa sahaja di luar sudut kon ini akan kelihatan berlipat atau tidak jelas. Tetapi, ini bukan alasan untuk kita abaikan bayang-bayang. Bayang-bayang gelap yang menghalang cahaya masuk menerusi tingkap Snell ini akan sangat ketara. Walaupun ikan tak nampak muka kaca anda dengan jelas, mereka nampak satu kelibat gelap bersaiz manusia yang menutupi sebahagian silau matahari pagi. Tambahan pula dengan pergerakan anda menggulung mesin memancing. Bayangkan kelibat besar yang asyik bergerak kiri kanan, atas bawah, macam raksasa mengamuk. Memang tak tenang hidup ikan di bawah tu. Jadi lain kali kalau kawan tegur, suruh ke belakang sikit, dengar sajalah. Orang lama mungkin tak tahu nak terang dari segi sains pembiasan cahaya, tapi pengalaman mereka melalui kumpau berkali-kali dah mengajar mereka untuk bersembunyi dari pandangan mangsa. Cuba kita praktikkan satu teknik mudah yang dipanggil strategi bayang pokok. Apabila anda sampai di spot memancing pada awal pagi, jangan terus gopoh meluru ke tebing. Ambil masa 2-3 minit berdiri jauh sedikit dan kaji persekitaran. Tengok dari mana arah matahari nak naik. Kemudian cari di mana bayang-bayang pokok besar, tebing tinggi, atau jambatan jatuh di atas air. Pergi ke kawasan bayang-bayang semula jadi ini dan memancing dari situ. Kalau bayang anda bersatu dengan bayang pokok yang sememangnya dah ada di situ setiap hari, ikan tak akan perasan kehadiran anda. Bagi ikan, bayang pokok itu adalah sesuatu yang kekal dan selamat. Bila anda berdiri dalam kawasan gelap itu, susuk tubuh anda akan hilang. Anda dah berjaya masuk ke mod halimunan. Teknik ini sangat berkesan, terutamanya kalau anda memancing ikan yang curiga, seperti tengas atau sebarau, bukit yang pantang nampak kelibat. Cuma perlu ingat, bila matahari mula naik lebih tinggi dan bayang pokok tu berkalih arah, anda pun kena bijak berpindah sedikit mengikut bayang tu. Memang leceh sikit berbanding duduk statik satu tempat je, tapi percayalah, usaha lebih sikit ini sangat berbaloi bila joran anda tiba-tiba melengkung, menahan asakan ikan yang langsung tak sedar anda ada kat situ. Bagaimana pula dengan pemancing yang menggunakan bot atau sampan pada waktu pagi? Konsepnya tetap sama, malah mungkin lebih kritikal. Bila anda berada di atas bot, keseluruhan bot dan badan anda mencipta bayang yang sangat besar. Anda pula bergerak perlahan-lahan merapati lubuk. Bayang bot itu ibarat awan hitam yang tiba-tiba menutupi kawasan rumah ikan. Selalunya orang dalam bot suka berdiri dekat haluan depan sambil mencari kelibat ikan. Tapi kalau anda membelakangkan matahari pagi, bayang anda dan bot akan mendahului anda sampai ke spot memancing. Sebelum umpan gewang jatuh ke reba, bayang gergas itu dah sapu bersih kawasan tu dulu. Nak selamat, kendalikan bot supaya anda memancing menghadap matahari atau letakkan bot selari dengan arah cahaya supaya bayang jatuh ke sisi yang tidak anda tuju. Pemancing bot profesional luar negara sangat teliti bab posisi bot ni. Mereka sanggup keliling lubuk cari posisi sudut cahaya yang terbaik sebelum melempar umpan pertama. Kita kat sini kadang-kadang main redah je janji dekat. Lepas tu bila tak ada hasil, mulalah salahkan bunyi enjin bot lah, air tengah surut lah, macam-macam alasan keluar. Padahal kita sendiri yang halau ikan tu dengan bayang sebesar rumah beralih di atas kepala mereka. Mari kita bincang tentang pakaian pemancing pula. Ada sesetengah daripada kita ni nak pergi mancing pun pakai baju terang benderang, macam nak pergi kenduri kahwin. Baju oranye neon, kuning terang, hijau pekat. Sebenarnya, pada waktu pagi yang masih remang-remang tu, warna yang terlalu terang ini sangat mudah memantulkan silau cahaya matahari pagi ke permukaan air. Memanglah ia nampak cantik dalam gambar atau video,
tapi ia adalah bencana dari sudut penyamaran. Walaupun bayang Anda mungkin tidak jatuh tepat di lubuk, kontras baju Anda berbanding latar belakang daun dan tanah sangat merolok mata ikan yang memandang ke atas. Apabila cahaya matahari memukul baju cerah Anda, pantulannya boleh disedari oleh ikan. Jadi apa salahnya kalau kita pakai baju yang warna lebih kusam atau sebati dengan alam? Warna kelabu, coklat pudar, atau hijau zaitun adalah pilihan yang sangat bijak. Bukan nak suruh Anda pakai baju celoreng askar penuh, cukuplah warna yang tak menjerit minta perhatian. Gabungkan pakaian yang suram dengan pemahaman tentang kedudukan bayang-bayang tadi, Anda sebenarnya dah meningkatkan peratusan kejayaan Anda sebanyak 50% lebih tinggi berbanding pemancing sebelah Anda yang pakai baju kelab warna amarantu. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda baling gawang kat kawasan kosong, langsung tak ada sambutan? Tapi bila baling bawah jambatan atau celah teratai tebal, tiba-tiba ikan bedal ganas gila. Salah satu sebabnya ialah kerana di kawasan terlindung itu, cahaya matahari pagi tidak tembus sepenuhnya. Ikan berasa lebih berani di kawasan redup berbanding kawasan terang benderang. Tapi ada satu lagi sebab tersembunyi yang kita jarang fikir. Di kawasan gelap seperti bawah jambatan itu, bayang-bayang Anda sebagai pemancing pun tidak wujud di situ. Matahari terhalang oleh struktur jambatan. Jadi walau macam mana agresif pun Anda bergerak kat tebing tu, tak ada bayang yang masuk ke kawasan air di bawah jambatan tu. Ikan di situ tak dapat isyarat bahaya daripada bayang Anda. Ini membuktikan betapa besarnya pengaruh bayang-bayang manusia terhadap tingkah laku ikan di habitat liar. Bila tiada bayang mengejut, ikan akan kembali kepada sifat asalnya, iaitu memburu apa sahaja benda bergerak yang nampak macam makanan. Jadi pelajaran kat sini ialah, kalau kawasan tu lapang tanpa pelindung untuk ikan, kitalah yang kena pandai lindungi bayang kita, supaya ikan rasa selamat untuk keluar dari kawasan persembunyian mereka dan menyerang umpan kita dengan rakus. Ada satu lagi mitos kelakar yang cakap ikan pagi masih mamai dan mata kelabu tak nampak apa-apa. Aduhai, ikan bukan macam manusia lepas bangun tidur, kena minum kopi secawan, baru mata celik sepenuhnya. Sebaik sahaja cahaya mula menerangi air, sistem penglihatan dan saraf ikan terus berada pada tahap optimum. Ini kerana waktu pagi atau subuh adalah waktu kritikal untuk mereka cari makan atau jadi makanan pemangsa yang lebih besar. Mata mereka direka untuk membezakan perubahan cahaya yang sekecil-kecilnya. Waktu matahari baru naik, sudut cahaya memukul permukaan air dengan cara yang membuatkan pantulan dalam air sangat spesifik. Kalau Anda mencelah masuk antara sumber cahaya dan permukaan air ini, Anda sedang memotong isyarat pemandangan mereka secara paksa. Ibarat Anda tengah tengok televisyen, tiba-tiba ada orang berdiri depan skrin. Boleh marah dibuatnya kan? Sama macam ikan, bila rutin cahaya mereka diganggu oleh bentuk aneh dan gelap bayang manusia yang panjang membujur, mereka takkan lepak situ tunggu Anda baling umpan. Mereka berenang laju, cari port yang cahaya dia stabil dan tak ada gangguan makhluk aneh yang asyik menggoyang-goyangkan tiang halus panjang kat udara setiap pagi. Jom kita sentuh tentang teknik balingan hendap. Otai-otai sungai yang mencari sebarau atau tengas memang cukup mahir bab ni. Mereka faham sangat bayang badan mereka boleh merosakkan lubuk dalam sesaat. Jadi apa yang mereka buat bila jumpa spot cantik waktu pagi? Mereka takkan berdiri tegak di tebing. Kadang-kadang mereka akan merangkak perlahan-lahan ke celah rimbun. Ada yang memancing sambil melutut. Nampak macam sengsara kan? Kenapa nak seksa diri duduk melutut atas tanah lembap kotor macam tu? Jawapannya mudah. Untuk memendekkan bayang-bayang mereka sekecil yang boleh dan elak bayang jatuh ke air. Bila kedudukan badan rendah, bayang yang terhasil akan jauh lebih pendek dan besar kemungkinan terhenti di atas daratan sahaja
tanpa mencecah permukaan air lubuk. Dengan cara meniarap atau melutut ini, mereka boleh baling umpan dengan yakin, sebab ikan masih menyangka tiada ancaman langsung di daratan. Bayangkan Anda tegak berdiri, berbanding Anda duduk mencangkung. Saiz bayang yang terhasil jauh berbeza. Itulah sebabnya orang yang nampak kelam kabut sikit dan sanggup bergelumang lumpur merendahkan badan. Selalunya dialah yang bawa balik ikan saiz idaman. Manakala yang jaga standard berdiri macho, selalunya sekadar bawa balik alasan yang panjang-panjang setiap kali balik memancing. Cuba perhatikan kalau memancing ikan toman. Toman ni spesies yang sangat berani dan agresif, tapi mereka juga antara ikan yang paling berhati-hati bila melibatkan manusia. Kalau Anda ternampak ibu toman bawa anak merah bermain di permukaan air waktu pagi, perasaan teruja tu memang tak boleh nak bincang. Tangan terus automatik capai joran, lari ke depan dan terus baling kat arah anak toman tu. 90% daripada masa tu, bila guang jatuh je, mak toman terus selam bawa anak lari entah ke mana. Kita pelik, kenapa tak makan padahal depan mata je? Sebenarnya, masa Anda tergesa-gesa berlari ke tebing menghadap cahaya matahari tu, bayang Anda dah menjunam macam panah petir tepat ke arah ibu toman tu. Ikan toman ni cukup pantang kalau ada benda nak bayang dari atas. Dia akan anggap itu pemangsa dari udara, macam helang nak sau anak-anak dia. Jadi keutamaannya bukan lagi nak makan umpan Anda, tapi nak selamatkan zuriat dia. Kalau Anda sabar sikit, perhati arah matahari, jalan merendah, atau cari sudut di mana bayang Anda jatuh kat darat, barulah baling melepasi anak buih tu. Kemungkinan untuk mak toman pusing dan sambar gewang tu jauh lebih tinggi. Jangan biarkan emosi teruja memancing butakan mata Anda pada konsep bayang-bayang ini. Satu lagi kesalahan besar waktu pagi adalah apabila kita memancing berkumpulan. Bayangkan, ada 3 atau 4 orang memancing deret kat tebing yang sama. Jarak masing-masing cuma 2 atau 3 meter. Semua menghadap matahari naik, sebab situ saja port yang lapang tak ada semak. Cuba Anda bayangkan, di mata ikan yang ada dalam air, tiba-tiba ada 4 bayang hitam besar panjang meleret berselang-seli di atas kepala mereka. Lepas tu, 4 bayang tu sibuk bergerak baling dan karau tali. Kawasan lubuk tu terus bertukar jadi macam kelab malam dengan lampu kelip-kelip bayang hitam tu. Memang caca merba habis. Ikan yang asalnya datang berkawan-kawan nak cari makan serangga permukaan terus lari bertempiaran. Itulah sebabnya, bila memancing ramai-ramai dekat satu spot terbuka waktu pagi, amat jarang nak nampak hasil yang meriah, melainkan air sangat dalam. Kalau Anda pergi dengan kawan-kawan, rancang strategi. Jangan berhimpit kat satu tempat kalau matahari betul-betul belakang Anda. Berpecah sikit, cari celah pokok, atau biarlah jauh sikit dari tebing. Biar seorang dua saja yang baling bergilir-gilir, supaya kawasan air tu tak terganggu secara melampau dengan gangguan visual bayang berganda yang sangat menakutkan kawanan ikan di bawah sana. Sekarang kita kaji pula tabiat pemancing kolam komersial berbayar. Di kolam, situasi memang berbeza dari sungai liar sebab ikan tak ada tempat nak lari jauh. Tapi hukum bayang-bayang tetap terpakai, cuma efeknya mungkin sedikit lain. Di kolam berbayar, ikan sudah terbiasa dengan lalu lalang manusia. Namun, pada waktu pagi yang tenang, ikan-ikan gergasi kolam selalunya suka merayau di kawasan tepi tebing untuk cari lebihan makanan malam tadi. Apabila Anda mula masuk ke petak memancing Anda dan berdiri megah pacak joran, bayang Anda masuk ke air kolam. Ikan kolam tak terus gelabah lari macam ikan sungai, tapi mereka bertukar menjadi sangat culas dan berhati-hati. Mereka kenal bayang manusia, bermaksud bahaya mata kail. Mereka akan elak kawasan yang ditutupi bayang Anda dan berenang ke petak jiran yang duduk diam dan merendah diri kat belakang tu. Seringkali kita tengok,
Orang yang duduk melepak kat kerusi jauh ke belakang sambil joran kat depan tu, joran dia lebih kerap kena tarik. Manakala orang yang asyik berulang-alik berdiri kat birai kolam betulkan joran tu, hanya mampu tengok je ikan tak sudi usik umpan. Pergerakan dan bayang statik tu memberi tekanan diam kepada ikan, biarpun di dalam habitat buatan manusia seperti kolam ikan pancing ini. Bagaimana kita nak betulkan kesilapan bertahun-tahun ini? Langkah pertama ialah kesedaran. Mulai hari ini, setiap kali anda menjejak kaki di mana-mana kawasan memancing pada waktu awal pagi, jadikan arah matahari dan posisi bayang anda sebagai perkara pertama yang dinilai sebelum pasang umpan. Berlatih untuk tak berdiri di gigi air. Gunakan kemahiran membaling jarak jauh supaya anda boleh berdiri 5 ke 8 langkah ke belakang tebing. Kalau tebing sempit dan tiada ruang belakang, cari kedudukan menyudut sedikit di mana bayang anda dihala ke kawasan yang tidak menjadi sasaran pancingan. Gunakan rintangan alam yang ada. Bersembunyi di balik tunggul mati, rumpun buluh atau lereng tanah tinggi. Kalau cuaca mendung atau gelap tanpa matahari pagi yang tajam, barulah anda boleh bereksperimen berdiri lebih dekat ke tebing, memandangkan bayang yang wujud agak kabur. Namun, biasakan diri dengan sifat memancing hendap. Anggap diri anda sebagai pemburu senyap yang tak boleh dikesan, bukan sekadar pelontar tali dari tepi sungai. Perubahan corak minda yang seolah-olah leceh ini, lama-kelamaan akan menjadi habit semula jadi yang sangat tajam. Dan hasilnya, joran anda pasti tak akan menahan karat terlalu lama, menanti tarikan kasar ikan yang terpedaya dengan taktik senyap anda. Sebagai penutup kepada fakta ini, kita kena sedar bahawa ilmu memancing ni adalah pertembungan antara psikologi haiwan liar dan kecerdasan otak manusia. Kalau kita sekadar guna tenaga dan duit beli barang mahal, tapi tolak faktor alam, kita memang mudah dikalahkan oleh ikan bersaiz tapak tangan. Memahami fungsi bayang-bayang manusia pada awal pagi adalah kunci rahsia yang sudah banyak kali disembunyikan oleh orang lama dengan ungkapan kiasan seperti jangan kawan dengan tebing atau jangan tunjuk muka kat air. Mereka tak cakap pasal bayang, tapi inilah asas sainsnya. Bila kita dah kenal pasti satu kelemahan terbesar kita sebagai pemancing, tak ada alasan lagi untuk kita terus buang masa berjam-jam mengadap air kosong sambil merungut ikan habis kena jaring. Ikan sentiasa ada di situ, menunggu peluang dan makanan. Tugas kita cuma hantar makanan tu, tanpa membunyikan loceng penggera mereka. Sekali anda faham dan amalkan peraturan larangan bayang jatuh ke lubuk ini, anda akan terkejut tengok betapa banyaknya ikan yang berani makan umpan anda rapat-rapat di tepi tebing waktu awal pagi. Jadi esok kalau memancing pagi, tolong jangan jadi lampu isyarat amaran kepada ikan-ikan di situ. Sorok bayang tu betul-betul sebelum nak menduga tuah di air kesayangan anda. Akhir kata, inilah rahsia besar kenapa ramai yang gagal sewaktu memancing di waktu pagi yang sering disangka waktu paling keemasan. Momen yang paling tak disangka ialah bila kita sedar selama ini musuh utama yang menghalau ikan bukanlah air kotor, bukan bunyi enjin bot, dan bukan umpan yang salah, tapi susuk tubuh kita sendiri yang memaparkan bayang amaran di atas permukaan air. Pemahaman yang nampak remeh tentang arah matahari dan bayang-bayang ini secara total boleh mengubah corak tangkapan dan kepuasan memancing anda untuk selamanya. Mulai hari ini, jadilah pemburu yang faham selok-belok alam. Terima kasih banyak-banyak sebab meluangkan masa menonton video kali ini sampai habis. Kalau anda rasa perkongsian tentang bayang-bayang ini membuka mata dan bermanfaat, tolonglah tekan butang subscribe dan berikan like tanda sokongan anda. Saya sangat nak tahu pengalaman anda pula. Pernah tak anda kumpau seharian lepas tu, baru sedar yang anda terpacak depan matahari sepanjang pagi tu? Atau ada pengalaman lucu nampak kawan halau ikan guna bayang badan dia?
Tinggalkan pandangan dan cerita anda di ruangan komen kat bawah. Mari kita borak panjang. Terus majukan sukan memancing kita.